بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد عباده وخاتم رسله والأنبياء وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك حبيبك بالعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم صل على درة شرائع وخاتم المكرم اللهم صل على جوهر الحقائق وإمام العلوم اللهم صل على الرسول الأعظم البدر الأنور الجمال الأزهر والإنسان الطاهر المطهر والخليفة الأكبر والعلم الأزهر الجلال الأشهر والذكر العطر والروح المحبر اللهم اجعلنا به لك من الشاكرين وإليك به من الواصلين ولوجهك وحدك من الصادقين ولمقامك بنوره من العارفين وهو صلوات الله عليه النور وأنت نور الأنوار ومعرفتك خزينة الأسرار ارزقنا الاستقامة على والهدى فكل شيء بهذا الوجود الممكن عليك إلا وجهه وارزقنا حبك وحبك ويرضاك رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan berkata Al-Imam Asy-Syibali atau Asy-Syibli radhiyallahu anhu pada firman Allah Ta'ala, fakhla'na alaik. Apa dia kata? Ikhla'il kulla minka. Tasghil itu jawab bagi amar. Tasil ilayna bil kulliyati. Baik. Jadi pertama sekali dan berikutnya seterusnya selama-lamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dapat kita menyambung lagi risalah yang kecil yang bernama Ikhla'na Lain. Di dalam membicarakan tentang isyarat-isyarat yang terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, Inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka bukalah dan tanggallah kausmu atau kasutmu, kerana sesungguhnya engkau itu berada di wadi tua yang suci. Baik. Maka coba kita tengok bagaimana ulama-ulama mengambil iktibar daripada ayat ini. Jadi taklah baca ada sebahagian ataupun setengah daripadanya. Maka sambung balik, coba kita tengok apa pula yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syibli atau Asy-Syibali radhiyallahu anhu pada ayat berikut. Tengok disebut
Jadi dia kata, dan berkata Imam Syibali radhiyallahu anhu pada firman Allah Ta'ala, fakhla'na alaik, dengan makna ikhla'il kulla minka tasil ilaina bil kulliyati. Maksudnya, artinya tanggalkan olehmu semuanya daripada engkau. Niscaya tu jawab bagi tanggal. Yani kita kaya, yani apabila engkau telah tanggalkan semuanya daripada engkau, niscaya dengan mana pastilah engkau sampai kepada hadrat kami dengan sepenuhnya. Tengok. Itu maksud daripada ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa menanggalkan dua kasutnya. Maka di sini ulama-ulama sufi mengambil pengajaran dan juga cara isyarat yang halus, paham kan, bahawa mana-mana murid ataupun salik kan, orang yang bersungguh-sungguh beramal ibadat menuju kepada Allah itu, kalau dia berkeinginan dan juga berkehendak sampai dan masuk berada di dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya, maka syaratnya ialah dia kena menanggalkan daripada dirinya itu semua perkara. Itu boleh. Jadi apa maksud tanggalkan olehmu semuanya daripada engkau? Tanggal tu daripada engkau. Umum semua tu termasuklah dunia dan juga akhirat. Tanggalkan daripada hati kita ini akan dunia dan juga akhirat. InsyaAllah dapat masuk di dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya. Baik. Ataupun tanggalkan daripada dirimu itu semuanya, tanggalkan segala gelaran-gelaran. Dia panggil laqabu syarafiddin, dia panggil gelaran kemuliaan agama. Apa dia gelaran-gelaran kemuliaan agama? Iaitulah seperti kita sebut selalu, gelaran ustaz, gelaran tuan syekh, tuan guru, datuk profesor madya, apa lagi semua gelaran-gelaran yang ada pada kita tu, datuk bandar ka, tun ka, apa lagi lah semua gelaran-gelaran pangkat yang ada pada kita itu mesti kita tanggalkan daripada diri kita. Habis itu dia panggil apa kita? Panggil kita ni aku hamba Allah. Kun abdallah, jadilah hamba Allah. InsyaAllah barulah kita boleh sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat masuk di dalamnya dengan sepenuhnya. Kalau tidak, tak boleh. Cuba kita lihat contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita di dalam Al-Qurannya yang mulia, yaitu ketika Allah Ta'ala memerintahkan semua malaikat termasuklah iblis sujud pada Nabi Adam alaihissalam.
Allah Ta'ala rakamkan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semua para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Abah, dia enggan. Wastakbara, dan juga dia mengira dirinya ini hebat, lebih daripada yang lain. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah tergolong daripada kalangan orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah suatu, ma mana'aka, dengan mana ayyu syai'in yamna'uk, apakah suatu yang menghalang engkau, apakah suatu yang mencegah engkau, yang menahan engkau daripada engkau sujud kepada Adam ni? Jawab iblis, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku dari api, sedangkan engkau jadikan dia, yakni Adam, daripada tanah. Coba tengok di sini, iblis dia tidak mau menanggalkan ananiyah dia, sifat keakuan dia. Aku, ana khairun, aku lebih baik. Tengok. Apabila seorang itu tidak mau menanggalkan sifat keakuan dia, pangkat dia, iblis itu kan ada pangkat, kan? Dia di langit yang pertama dia ada nama dia Abid. Langit yang kedua namanya ada, kita baca dalam kitab An-Nida Ar-Rahman, sampai ke langit yang ketujuh dia ada nama-nama. Tu pangkat, nama tu menunjuk juga atas pangkat jawatan ni. Dan dia kata dia pula guru segala malaikat, mengajar mereka berapa puluh tahun. Jadi dia tidak mau menanggalkan kedudukan dia, ataupun orang panggil pangkat dia, ataupun orang panggil apa lagi, nama dia itu. Itu menyebabkan dia ini tidak dapat masuk di dalam golongan, tidak dapat masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia dihalau daripada rahmat Allah. Jadi sesiapa di antara murid atau salik yang ingin sampai kepada hadrat Allah, hadrat yang suci, tak dapat tidak, dia kena menanggalkan segala gelaran kemuliaan yang ada pada dirinya itu. Kalau tidak, tak boleh. Baik, nanti kita tengok lagi ke depan. Itu maksudnya hadrat kami kita dah urai dah itu di dalam majlis yang telah lalu. Apa mana hadrat? Jangan lupa hadrat dengan mana hudurul qalbi ma'arrab, iaitu hadir hati kebersamaan dengan Tuhan. Maka hadrat itu dia ada tiga dah. Jangan lupa hadratul qulub, hadratul arwah, dan juga hadratul asrar. Kita dah bahas gitu. Jadi hadratul qulub untuk ahli muraqabah,
hadratul arwah, li ahli musyahadah. Manakala hadratul asrar itu li ahli mukalamah. Dan jangan lupa hadrat-hadrat itu kita dah uraikan dalam kuliah yang telah lalu, jadi kita tak nak ulangi lagi. Baik, yang berikutnya cuba tengok. Dan berkata Ibnu Atha radhiyallahu anhu, fakhla'na alaik, dengan mana a'rid biqalbika 'anil kauni fala tansur ilaihi ilal kaun ba'da hadzal khitab. Itu yang ditafsirkan oleh ulama sufi mengenai ayat ini. Hatinya berpaling olehmu, berpaling itu dengan hatimu, bukan berpaling badan. Karena badan kita memang duduk dalam alam, tak gitu. Tapi yang disuruh berpaling ialah berpaling hatimu daripada kaun, yakni daripada alam ini, dunia ni. Hati kita disuruh berpaling. Ini yang disebut sebagai uzlah atau khulwat hati ni. Badan kita bersama dengan manusia, tapi hati kita terus berhubung, berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti mana yang kita baca ada yang lepas, al-arifu kainun ba'in. Orang arif itu kain, zahirnya nampak, jasadnya nampak bersama dengan manusia, tapi hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh ulama tasawuf dengan uzlatul arifin. Dia panggil uzlah orang arif. Jadi uzlah orang arif, mereka uzlah dengan hati, bukan jasad. Jasad duduk bersama dengan ahli keluarga, jasad duduk bersama dengan kawan-kawan, dengan orang ramai masyarakat, kan? Tapi hati mereka berjinak-jinak, kan? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mana ikhla'in na'lain, cabutkan kasut tu, dengan mana berpalinglah olehmu dengan hatimu daripada kaun, maka janganlah engkau pandang mata hati. Pandang sini mana pandang mata hati. Janganlah engkau pandang dan beralih kepadanya, kepada kaum selepas daripada khitab ini. Khitab mana? Khitab fakhla'na alaik. Bila kita baca ayat ini, fahamlah maksud Tuhan. Maksud Allah, dia nak suruh hati kita ini jangan berhadap kepada makhluk. Hati kita ini jangan beralih kepada makhluk, tapi teruslah hati kita ini berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpaling ke lain, jangan berpaling kepada yang lain, tapi berhadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Inilah yang kita sebut dipanggil orang yang telah mencabutkan dua kasutnya. Orang ini orang yang tak terkesan dengan apa-apa keadaan dan suasana pun. Hatinya tetap bersama Allah. Susah ke, senang ke, sakit ke, sehat ke, kaya ke, miskin ke, ketika dimuliakan dan ketika dihinakan, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan diri dia. Itu yang nak tu. Ini yang dituntut ni.
masa kita bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita bersahabat dengan Allah, Allah tak akan mensia-siakan. Kalau kita bersahabat dengan orang, belum tentu. Boleh jadi satu hari dia akan jadi musuh kita. Tapi bersahabat dengan Allah, insya-Allah Tuhan tak akan jadi musuh. Itu sebaliknya, dijadikan kita ini kekasihnya kalau kita bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkawan dengan Allah. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Atha. Baik. Jadi dua perkataan tadi diambil daripada kitab Araisul Bayan fi Haqaiqil Quran. Jadi kitab tafsir Sufi juga, tapi dia menerangkan kepada haqaiq, hakikat ayat Al-Quran itu. Dia ada 3 jilid yang besar. Jadi masalah ni kita ambil jilid yang kedua pada muka surat 480. Kalau ada kitab tu boleh rajak lah. Dipanggil Arais Al-Bayan bi Haqaiqil Quran. Baik. Kita tengok lagi pula apa pendapat yang lain. Dan berkata Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqaqi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Fariq qalbaka an zikri dzakirain wa tajarrad lil haqqi bina'til infirad. Itu dia nak tafsir bagi fakhla'na alaik. Apa makna bukalah kasutmu dan tanggallah kasutmu itu? Apa maksudnya? Kosongkan olehmu akan hati engkau, kosong daripada mengingat dunia dan akhirat. Kan? Itu yang dia suruh kita kosongkan. Baik. Apabila kosong, mana disuruh isi dengan apa? Bila kosong, maknanya nak isi benda lain. Jangan lupa kaedah takhliyah, kemudian tahliyah. Masuk dalam kaedah tu. Bila kita kosongkan hati kita ini daripada ingat dunia dan akhirat, dunia pun tak ingat, akhirat pun tak ingat, habis. Disuruh kita isi dengan ingat apa? Ingat pencipta dan pemilik dunia dan akhirat, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malikuhuma wa khaliquhuma. Allah Ta'ala itu yang mencipta dunia dan akhirat dan yang memiliki dunia dan akhirat. Ada suruh kita isikan hati kita itu dengan mengingati Allah. Jangan duk ingat dunia, jangan duk ingat akhirat, tapi ingatlah pencipta dan pemilik dunia dan akhirat. Hati ini semuanya. Sebab itu di depan disebut dan kosongkan olehmu, yakni akan hatimu untuk hak. Apa untuk hak? Hak itu yakni Allah Ta'ala dengan sifat ketunggalan. Bagi adalah hati kita tu Allah jua. Allah jua tu na'til infirad. Dia panggil sifat ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saya. Bagi ingatlah hati kita itu. Jangan lu ingat benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ini ditafsirkan oleh
Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan tafsir-tafsir ataupun aqwal, perkataan-perkataan ulama itu semuanya maksudnya, tujuannya sama ya. Cuma yang berbezanya ialah lafaz. Kawan ni berlafaz begini, kawan ni berlafaz macam ni, tapi semua lafaz-lafaz itu maksudnya, tujuannya satu ya, iaitu buang semua yang lain pada Allah, bagi ada Allah ya dalam hati kita ini. Itu ya maksud dia. Jadi bila ada Allah dalam hati kita, selama kita duk ingat Allah, itulah kita berada di dalam hadratnya. Dia panggil hadrat kudus, hadrat yang suci. Dan ataupun juga disebut sebagai hadrat ilahiyah. Dia panggil hadrat ketuhanan. Itu itu yang kita bahas dalam kuliah yang lepas. Perkataan Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada menguraikan apa makna hadrat. Hadrat itu maksudnya selama mana kita ingat kepada Tuhan, selama itu kita berada dalam hadrat Allah. Bila kita lalai, kita lupa daripada Allah, maka kita terkeluar daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sampai tentu tu baru duduk dalam hadratul qulub. Sebab hadratul qulub ni orang yang antara ingat dan lupa. Kadang-kadang dia ingat, tapi kadang-kadang dia lupa. Banyak lupa daripada ingat. Maka orang ni baru duduk pada hadratul qulub. Dia tak masuk lagi dalam hadrat al-arwah. Orang yang duduk dalam hadratil arwah, dia banyak ingat daripada lupa. Dia dalam hadratil arwah. Dan kadang-kadang rohnya itu boleh melepasi alam-alam yang lain. Itu dia duduk dalam hadratul arwah. Maka kita boleh tengok kita duduk dalam mana roh kita boleh dah berjalan di bawah, berjalan memperlihatkan alam malakut. Alam malakut, alam para malaikat, ataupun orang panggil alam malakut ni disebut sebagai alam langit dan bumi. Atas Tuhan perlihatkan alam-alam langit. Itu malakut namanya. Malakut as-samawati wal ardu. Disebutkan sebab malakut ni dia ada dua makna. Ada malakut dengan mana malak, iaitu alam para malaikat. Ada malakut dengan mana kerajaan langit dan bumi. Di dalam ayat Quran kan disebut malakut as-samawati wal ard. Malakut di situ dengan mana kerajaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu panggil malakut dengan mana kerajaan langit dan bumi. Ada juga malakut dengan mana malak, alam para malaikat. Kan? Ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, apabila dia sudah dapat berada di dalam hadratil arwah. Tengok kita ingat Allah ni itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak banyak tak ingat. Ingat tu sikit ni tak ada. Tu baru duduk dalam hadratul qulub.
tak sampai lagi no Hadratul Qudus. Tak sampai lagi. Ada pun orang yang duduk sana tetap dah, dia tak berubah, tak lupa pada Tuhan satu detik. Itu baru nama Hadratul Asrar. Seperti kata Sayyidi Umar bin Farid kan, dia kata apa? Dia kata walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Kalau terlintas dalam hati ini satu lintasan yang lain pada Allah, aku hukumkan diriku dengan murtad. Dia ni dah sampai kepada Hadratul Asrar. Satu detik pun tak lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat pun tak lupa pada Tuhan hatinya. Ini baru duduk dalam Hadratul Asrar. Maka kita sebutkan tadi Hadratul Asrar li ahli mukalamah, dan kata setengah ulama Hadratul Asrar lil mutamakkinin, bagi orang mutamakkin. Mutamakkin ni mana orang yang tetap kejap dah. Ya, lagu mana pun tiap-tiap saat, tiap-tiap detik, tiap-tiap satu saat tak lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mutamakkinin. Kita pakai cek masing-masing. Kita semayang, dalam semayang pun kita lupa kat Tuhan. Dulu rakaat 3 ke 4 rakaat pun boleh lupa. Dalam semayang 3 ke 4 lupa tu, baru duduk dalam hadratil qulub. Sebab hadratil qulub ni bainal hudur wal ghaflah, yang tu duduk di antara ingat hati kepada Allah dan juga antara lalai dan lupa. Saat ingat, saat lupa, saat ingat, saat lupa, banyak lupa daripada ingat. Itu baru duduk pada hadratul qulub. Tahu kita tu. Jadi kena banyak lagi lah riadah, buat latihan. Hati kita kena latih. Allah, 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 Allah. Latih hati. Dan kena banyak lagi mujahadah, lawan dengan nafsu. Tinggalkan. Ini maksudnya yang dimaksudkan dengan kataan tadi. Jadi semuanya itu walaupun berbeza lafaz, tapi maksudnya hampir sama. Cuma nak bagi ada dalam hati kita itu ingatan terhadap Allah, sahaja mengenang Allah, mengingati Allah. Sebab itulah rukun tariqah yang besar sekali ialah zikir, yang disebutkan oleh ulama az-zikru ruknun azimun fit tariqah. Bagi zikir itu ialah rukun yang besar di dalam tariq, yakni dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar sekali ialah zikrullah. Zikrullah. Itu jalan rukun yang besar sekali. Mana boleh seorang itu kalau nak sampai kepada Allah, kalau dia tak ingat kepada Allah. Bahkan kata ulama, az-zikru aqrabut turuq ila Allah. Zikir itu adalah jalan yang paling singkat. Dipanggil jalan shortcut nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara ini ditanya oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, ayyut turuq aqrabu ila Allah, manakah jalan-jalan yang lebih dekat nak sampai kepada Allah wahai Rasulullah? Nabi jawab, alaika bimudawamati zikrillah, engkau kena sentiasa mengingati Allah. Tengok kan, kena sentiasa menyebut Allah, mengenal Allah, mengingati Allah. Sebut la ilaha illallah di lidah, tapi di hati Allah, 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 Allah. Itu jalan yang paling dekat seorang itu nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Baik, maka kita tengok lagi dalam ayat fakhla'na alaik. Apa isyarat ulama sufi dalam tu? Tengok dia kata bermula ni'al atau na'lin itu ada daripada perkataan na'laik kan. Na'laik itu tasniyah, mufradnya na'lun. Di situ kan ada sebut bermula na'lin itu isyarat kepada nafsu. Jadi apa? Jadi dengan mana fakhla na'laik, dengan mana tanggalkan dua kasutmu, dengan mana tanggalkan nafsumu. Mana gitu kan. Baik, apabila kata tanggalkan nafsu di sini, maka yang dimaksudkan dengan nafsu di sini adalah nafsu hak mana? Iaitulah nafsu al-ammarah bisu'. Itu kena tulis sepaham kaedah ni ya. Bila mana kita jumpa lah mana-mana kitab, sama ada kita Arab atau kita Jawi, kalau dia sebut nafsu dengan itlaq, mana dia tak ada kait, nafsu lawamah ke, nafsu mulamah ke, nafsu mutmainnah, dia tak sebut, dia sebut nafsu saja. Maka kaedahnya itu dia membawa kepada makna yang dikenal dengan nafsu situ ialah al-ammarah bisu'. Itu kaedah dia kan. Di situ tu bagi al-munsarif ilaihi inda al-itlaq, yang terpaling kepadanya ketika itlaq, yakni ketika tidak disebutkan sifat dia ataupun tidak disebutkan qaid dia, maka makna nafsu itu ialah nafsu al-ammarah bisu'. Hatu kena tanggalkan tu. Apa makna tanggalkan nafsu? Nafsu tu kan roh kita. Tanggal tu dengan makna kikis, buang sifat-sifat nafsu. Nafsu tak boleh buang sebab nafsu tu duduk sekali dengan kita. Habis yang kita nak buang sifat-sifat dia tu. Betul kalau kita tengok dalam perbahasan kita Dawu Syamsi fi bayani maratibin nafsi, kan kita abang dah kan. Nafsu tu walaupun ada 7 nafsu ammarah, lawamah, mulamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, nafsu kamilah, walaupun ada 7 kan nafsu kita ni. Tak, nafsu kita hakikatnya satu ya. Itu yang sampai 7. 7 tu iktibar nama dia, dengan diiktibar, dengan ditilik kepada sifat-sifat dia. Faham tak? Gitu. Jangan kita juga, kita orang panggil orang baik, kita juga orang panggil orang jahat. Jadi kita tu jadi jahat ketika mana? Ketika kita bersifat jangan jahat. Tapi bila kita kikis sifat
jahat kita tu tukar jadi baik, maka tukar je orang-orang baik. Faham tak? Lepas tu orang jahat, orang baik, orang tulah bukan orang lain. Tak gitu? Cuma tukar watak. Jangan berlakonnya. Saja berlakon jadi Tok Imam, saja berlakon jadi penyemun. Orang tu juga. Tapi orang panggil tukar lakonan. Faham tak? Macam tu nafsu kita. Nafsu kita macam tu. Bila kita kikih, kita buang nafsu sifat perangai nafsu yang jahat, yang mazmumah tu, maka dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik. Maka tukar terus nafsu tadi daripada amarah, dia tukar jadi lawamah. Daripada lawamah kita perbaiki lagi, mujahadah lagi, tukar jadi mulhamah. Daripada mulhamah kita mujahadah lagi sampai betul tukar habis semua sifat-sifat yang jahat. Akhirnya dapatlah nafsu mutmainnah. Itulah juga. Jadi fakhla'na alaik dengan mana? Tanggalkan kasut dengan mana? Tanggalkan sifat-sifat nafsu amarahmu tu. Tanggalkan, kikis, buang-buang. Barulah seorang itu bila dia kikis, dia mujahadah, dia riyadhah, barulah dia dapat nafsu mutmainnah. Bila mutmainnah di situ, barulah dia wajib dapat masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tengok dalam ayat tu Tuhan kata apa? Tuhan jemput, Tuhan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tetap lagi tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Tuhan panggil, pulang. Bayangkanlah, dipanggil pulang. Radiyah, dalam keadaan redha, lagi diredai, radiyah mardiyah. Baik, Tuhan sebut fadkhuli fi ibadi. Tengok, Tuhan jemput lagi, masuklah dalam kalangan hamba-hambaku. Tengok, ini mendapat kemuliaan hamba-hambaku, diidafatkan hamba-hambaku, diidafatkan hamba tu kepada Allah. Tak ada dah lah kemuliaan. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita Muhammad ni mendapat pelbagai kelebihan, pelbagai keistimewaan, keutamaan, pelbagai pangkat-pangkat dan darjat yang tinggi, maka Tuhan tanya kepada Nabi, ya Muhammad, bima usyarrifuka, wahai Muhammad, dengan apakah aku memuliakan engkau ni? Maka Nabi kita jawab, bima nasabtani ilaik, iaitu dengan barang yang engkau bangsakan aku ni kepada engkau. Mana? Abdi, Abdullah. Kan tengok dalam ayat Quran, maka turun ayat ni, subhanallazi asra bi'abdihi, atau bi'abdihi itu dipanggil nisbah, idafat, ubudiyah tu diidafatkan kepada Allah dengan hambanya Allah. Jadi dapat kedudukan hamba Allah tu kemuliaan. Tu turun ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Tuhan tanya Nabi, wahai Muhammad, dengan apakah engkau dapat semua kemuliaan ni, kelebihan, keutamaan yang aku bagi ni? Nabi kita kata, dengan sebab engkau nisbahkan aku kepada engkau. Daripada sinilah yang kita tulis, kun abdallah, jadilah hamba Allah. Bila nak jadi hamba Allah, kena buang
kena tanggal semua tu. Sebab tu Nabi kata, Nabi pesan kepada kita umat, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Kamu jangan kata aku ni, tapi katakanlah pada aku ni hamba Allah, aku ada pesuruh Allah. Nabi kita dahulukan dulu sifat ubudiyah dia. Abdullah, aku ni hamba Allah. Hamba jangan sebut aku yang lain. Itu dia suruh kita salawat kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya abdika wa rasulika nabil ummi. Sebut abdi tu, di situ kemuliaan. Nah, orang kita ni kalau sebut hamba, sama kalau sebut profesor tak apa, kembang hidung aja. Kalau orang tak sebut profesor muka masam. Nah, kalau orang tak sebut doktor ke muka masam, syekh ke ustaz ke muka masam. Boleh panggil aku nama ni. Aku Ustaz Kabir ni, Ustaz Jalil ni, Ustaz Abdul. Masa muka lagi. Maka bagaimana kita nak dapat masuk dalam hadrat yang suci kalau kita masih lagi tidak mahu menanggalkan title, gelaran, pangkat-pangkat tadi ni. Gitu. Batu ulama sufi dia kata, la tazkuruni bilaqabi syarafiddin fa inna bid'atun. Jadi kita jumpa kataan ni lagi takun Abdullah. Kita datang kataan ni, la tazkuruni, jangan kamu sebut aku bilaqabi syarafiddin, dengan laqab gelaran kemuliaan agama. Jadi apa gelaran kemuliaan agama? Ustaz, Tuan Syekh, Tuan Guru, apa lagi Tuan Imam, Tok semua itu dipanggil laqab syarafiddin, gelaran kemuliaan pada agama. Panggil kita Ustaz, Tuan Syekh, apa lagi lah, Tuan Imam, gelaran. Maka adalah jangan sebut ke aku lagu tu, tapi fa inna bid'atun, kerana sebutan-sebutan tu semua bid'ah. Mana ada ustaz-ustaz ni semua ni bid'ah. Mana ada di zaman Rasulullah sebut Ustaz Abu Hurairah ada tak? Ada Syekh Abu Hurairah ada tak? Ada. Ada sebut tak? Di zaman Rasulullah ada tak? Ustaz Abu Bakar As-Siddiq tak ada, Syekh Abu Bakar As-Siddiq tak ada, Profesor Abu Bakar As-Siddiq, Profesor Maria Dr. Syekh Abu Bakar As-Siddiq tak ada. Mana ada bid'ah. Dia sebut begitu. Betul. Kita bagi. Kita kalau tak sebut begitu marah. Marah. Sila-sila tak mau piyah maju. Orang panggil kita ceramah, tiba dalam ceramah orang jemput orang tak panggil ustaz, panggil nama. Hei, main naik ceramah baik dah masa. Aku tak main dah baik ni. Ada. Jatuh title kita dah. Orang tanya apa saya buat tak mau pergi, orang tak panggil Tuan Syekh. Panggil Tuan Syekh ke pergi. Gitu. Ya, macam itulah keadaan kan. Jangan. Jadi semuanya itu tak dapat tidak kena buang nafsu tersebut tu, barulah kita boleh. Sebab tu dia kata sini, dan wajib menanggalkannya kan nafsu tu. Nafsu amarah, menanggalkan sifat-sifat nafsu amarah itu tanggal secara menyeluruh pada hadrat muwajahah, iaitu panggil hadrat muwajahah, berhadap dengan kalam yang suci. Itu titik dua tambah lagi, hadrat yang suci lagi qadim. Jadi kalau kita nak masuk dalam hadrat muwajahah, asal mana muwajahah ni bersemuka, lughah lah, dari segi sudut bahasa muwajahah
Kan kita mengaji ilmu saraf atau wazan mufa'alah. Jadi asal mufa'alah daripada perkataan fa'ala. Nah, fa'ala yufa'ailu mufa'alah. Itu wazan dia. Maka kita timbanglah dengan muwajahah mufa'alah. Jadi asal muwajahah apa? Wajahah. Wajahah yuwajihu muwajahah. Itu sarafnya, ilmu sarafnya. Kemudian wajah daripada wajah tawjih. Wajah, wajah. Wajah ni mana muka. Jadi bila kita nak bersemuka, tak boleh guna perkataan wajah. Kena guna perkataan wajah. Sebab binanya musyarakah. Maknanya bersemuka. Jadi itu. Ada. Itu kawain dipanggil. Maknanya bersemuka. Wajah tu semaknanya. Sebab itu digunakan bila kata interview, bahasa Arab dipanggil wajah juga. Ada juga digunakan pakai interview ni dipanggil muqabalah. Sebab qabalah ni mana berdepan antara satu dengan yang lain. Maka orang yang interview dia kena muqabalah, kena semuka dengan semuka, beradab bersama beradab. Sebab itu guna orang bahasa Arab terkini. Interview tu bahasa orang putih, bahasa kita panggil beradab semuka. Orang panggil face to face. Mata tentang mata. Panggil face to face. Ni interview. Dipanggil muwajah, bersemuka, bertentang aku. Itu asal makna dia. Tapi maksud di sini bukan gitu. Maksud di sini hadrat muwajah. Maksudnya kita hadir kebersamaan dengan Allah. Seolah-olah kita ini berada di hadapan Allah. Allah berada di hadapan kita. Itu maksudnya. Itu muwajah. Jadi kalau nak sampai kepada hadrat muwajah ni, tak dapat tidak. Mesti kita kena tanggalkan dan sifat-sifat nafsu yang amarah bisu itu. Tak dapat tidak. Barulah kita boleh dapat masuk di dalam hadrat muwajah. Dipanggil bersemuka ataupun panggil musyahadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kan? Kemudian dia kata, dan di sini di mana? Yakni pada hadrat muwajahah itu. Di sini yakni pada hadrat muwajahah itu tiada bahagian dengan mata habuan bagi kekal bersama nafsu pada hadratil qudsi. Satu maknalah tu. Hadratul qudsi pun dia, hadrat muwajahah pun dia. Ini kita panggil tafannun bil ibarah. Dia nak mempelbagaikan pada ibarat. Maksudnya sama ya. Hadrat ilahiyah, hadrat qudsiyah, atau hadrat qudus, atau hadrat muwajahah, itu satu maksud. Dengan makna hadir hati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud hudurul qalbi ma'arrab. Hadir hati, kehadiran hati kebersamaan dengan Tuhan. Habis kan? Baik. Jadi nak masuk dalam hadrat yang suci tak boleh benda kotor. Nafsu ammarah bisu itu nafsu kafir, kata Syekhul Islam Zakaria Ansari. Kan? Nafsu ammarah bisu adalah nafsu kafir, bukan nafsu orang yang beriman. Jadi orang kafir boleh dah masuk syurga. Syurga tu ibarat hadratil qudus. Tak boleh. Jadi kena tanggalkan nafsu kafir bagi nafsu mukmin.
Jadi maknanya kena tanggalkan sifat-sifat nafsu kafir itu, kemudian diisikan dengan sifat-sifat nafsul mu'min, nafsu mutmainnah, insyaAllah bahawa kita boleh dapat sampai dan dapat masuk di dalam hadrat muwajahah. Oh, bersemuka, bila bersemuka boleh tak berbicara selalu lah. Ini yang kita sebut tadi ni hadrat li ahli mukallamah tu. Hadratul asrar tu kan dibagi li ahli mukallamah, bagi orang yang mukallamah ni bercakap-cakap, dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hati dia lah boleh bermunajat, cakap dengan Tuhan, berbisik-bisik dengan Allah. Tu situ. Kita bila tak semuka nak cakap dengan siapa? Cakap dengan tiang. Bila bersemuka boleh cakap lah. Jangan kita lah. Bila ada interview kan, tanya nama apa, umur berapa, duduk di mana, apa beradik. Ada interview lah tu. Jangan pelajar nak masuk belajar tempat kita ada interview. Nama apa, dulu mengaji mana, bisa kerja ke tak lagi, tanya interview sikit. Duduk tak mana, asas basic dah, bahasa Arab sikit, mana ngaji sini kena mengaji bahasa Arab, ada basic boleh baca Jawi dah, tulis Jawi ke tak, tu dipanggil interview. Ada mukalamah, cakap sikit-sikit, ada macam tu. Bila seorang itu dapat masuk dalam hadratil asrar, maka dia li ahlil mukalamah, bagi orang yang boleh berbicara, cakap-cakap, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Lalu katanya, maka wajiblah bahawa adalah roh itu suci pada maqam al-muwajahah, dengan tiada nafsu. Kalau nak masuk dalam hadrat itu, jawabnya, syaratnya adalah kena suci, bersih. Sampai kita urai dalam pada pengajian yang majlis yang telah lalu. Jadi hadrat kudus itu adalah hadrat yang suci, maka tidak boleh masuk ke dalamnya melainkan orang yang sudah disucikan. Kita abanglah hal hadratu muqaddasah munazzahah muraffa'ah la yadkhuluha illa al-mutahharun. Hadran itu adalah muqaddasah, suci, munazzahah, bersih, muraffa'ah, mulia, la yadkhuluha, tidak dapat memasuki ke dalamnya illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang sudah dibersihkan, disucikan, baru boleh masuk. Macam keadaan sekarang kan, nak masuk kedai tak ada 2 dos tak boleh. Kena vaksin 2 dos dulu baru boleh masuk. Macam tu lah kan, perumpamaan. Ni pun juga nak masuk hadrat Tuhan kena bukan 2 dos ni, kena 10 dos vaksin maknawi, baru boleh masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kan? Dia pada kira vaksin tu ya, vaksin ni kena ambil kira lah ni. Nak masuk dalam hadrat Allah kena 10 dos, bahkan lebih pada tu lagi, baru boleh. Kena vaksin dulu baru boleh masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni kan tengok kita nak masuk dalam masjid, Nabi mengajar kan, Nabi semayang kena 2 dos, kena vaksin. Ni macam tu juga nak masuk hadrat Allah, kena 10 dos dulu baru boleh masuk hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak jangan haraplah boleh masuk. Dia cek
Masjid ni dia tahu apa tenggai sangat. Dia lepas tu, tapi yang ni tak boleh. Siking pun tak boleh. Sebab yang jaga ni dia tak makan rasuah. Jaga baik, tak nak masuk hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena vaksin dulu. Vaksin maknawi. Ataupun kata Syekh Nuruddin, dia panggil vaksin Rabbani. Vaksin ketuhanan dia panggil. Berzikir, baca Quran, banyak beristighfar, itu dos-dosnya. Segi orang tanya vaksin Rabbani apa dia dos? Dah dos dia zikrullah, itu satu dos. Lagi apa lagi vaksin Rabbani? Dos yang kedua salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dos yang ketiga istighfar. Dos yang keempat bertaubat. Dos yang kelima istiqamah. Lagi apa lagi? Sebutkanlah. Semua terkena ada dos-dos tu. Orang boleh dapat masuk di dalam hadirat ketuhanan. Baik. Maka kita tengok lagi pula dia sebut yang membahaskan mengenai ayat tadi. Dia berkata Al-Allama Ismail Haqqi Al-Barusawi. Dia nak baca apa pula? Al-Barusawi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Berkata hadratu syekh al-syahir Baftadah Quddisa sirrahu, mudah-mudahan disucikan rahsia hatinya. Baca Quddisa sirruhu dengan fi'il majhul, karena ma'ruf fa'ilnya yaitu Allah, dengan mana ai qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyucikan sirnya. Sir itu mana? Batin hati dia, batin ruh dia. Apa dia kata? Yakni tabi'at dan nafsu. Tu nak erti ke mana tu? Ni kena tulislah sikit. Kena catat. Jangan belagak pandai. Nanti nak baca kitab tak pandai. Mengaji ni kena buat terti. Baru nanti kita erti. Bila kita buat erti lah ni, nanti tak erti. Baik. Jadi yakni dia mutaaddi dengan bi, mengendaki ia. Ia tu rujuk kepada mana? Rujuk kepada Allah. Mengendaki ia Allah ai bi qawlihi. Takdir yang mutaaddi dengan ba, yakni ai bi qawlihi na'laik tu. Takdir itu, yakni mengendaki Allah Ta'ala dengan firman-Nya na'laik. Tuhan katakan Nabi Musa tu kan, fakhla' na'laik. Jadi na'laik itu dua kasut kan. Apa maksud dua kasut tu? Maksudnya ialah dua. Pertama tabiat dan yang kedua nafsu. Tu maksud na'laik. Jadi fakhla' na'laik, tanggalkan kasutmu, dengan mana? Tanggalkan tabiatmu dan nafsumu. Mana gitu? Dengan mana gitu? Kalau kamu nak masuk dalam hadrat Allah, hadrat yang suci, hadrat yang bersih, maka tidak syaratnya kamu kena tanggalkan tabiatmu yang buruk dan juga nafsumu yang ammarah bisu tu. Kena tanggalkan. Maksudnya tanggalkan sifat-sifat mereka. Tabiat yang buruk kita gantikan dengan
tabiat yang bagus. Nafsu yang ammarah kita gantikan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat nafsu mutmainnah. InsyaAllah barulah dapat berada di dalam hadrat kudus, hadrat yang suci, bersih, yang mulia itu. Oh benar. Nah, alimah intaha. Intaha itu maknanya perkataan hadratul syekh asy-syahir biftada Qudisa sirruhu itu. Baik, kemudian barulah al-allama Syekh Ismail Haqqi al-Barusawi dia nak menguraikan perkataan hadratul syekh tadi. Tengok dia kata, dan berkata al-faqir. Al-fakir di situ bukan pengarang kita ni. Al-fakir di sini tu yakni dikendaki al-fakir tu siapa? Imam al-Barusawi. Dia berkata pula setelah dia menukilkan perkataan gurunya Hadratul Syekh Syahir Bifdadah itu, kemudian baru dia komen, baru dia kata apa? Tiada syak lagi. Yakinlah, bila kata tak syak, yakinlah. Tak syak lagi, tak ragu lagi, tak sangsi lagi bahawa perempuan itu suratul tabi'ah, itu gambaran tabiat. Dan anak itu dipanggil suratul nafsi, itu gambaran nafsu. Baik, baca dulu. Kerana kasih padanya, pada mana? Pada perempuan itu, daripada hawanya, hawa nafsu. Jadi kasih pada perempuan dan kasih kepada anak itu daripada hawa nafsu. Baru kita tengok apa Tuhan sebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuhan kata apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Kayak Quran dah kan? Kau tengok lain dalam Quran, jangan tulis lagi, tapi ingat gitu. Setengah daripada isteri kamu itu dan anak-anak kamu itu musuh bagi kamu. Apa makna musuh? Musuh ni penghalang. Dia pun menghalangkan kita ini daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Hanya sahaja harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah bagi kamu. Itu satu bentuk cubaan bagi kita. Kalau kita tak lepas fitnah ni, sangkut dengan mereka. Bila sangkut, kita tak boleh sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nak apa? Dalam cerita ni kan Nabi Musa alaihi salam, dia daripada Palestin nak pergi ke Mesir. Bukan, perjalanannya bukan dia berjalan seorang. Faham tak? Dia berjalan dengan isterinya dan juga kambing-kambing. Jadi bila sampai satu tempat, Nabi Musa dapat ilham suruh pi ikut cahaya tu. Jadi isterinya tak bagi pi. Dengar, jangan pi lah. Nabi Musa kata ke isterinya, duduk sini, tunggu sini, biar aku pi. Jadi di sini dia tinggalkan isteri dia tanpa bergantungan, ingat kepada apa tu. Itu yang Nabi Musa boleh sampai. Tapi apabila seorang ini, bila kita nak pi, terikat. Allah sayang ke anak, nak pi masjid, nak pi mengaji, Allah tinggal anak kecil, sayang nak tinggal anak kecil. Nak pergi mengaji, sayang nak tinggal anak-anak, nak tinggal bini.
Payah-payah bawa semua. Bawa anak, bawa bini pergi sekali mengaji. Sayang sangat. Tu baru betul kan. Jadi kadang-kadang nak pergi tu terikat Allah. Bini ku tinggal seorang di rumah. Nak pergi mengaji seorang. Lagi teringat ke dia pula. Tu menghalang lagi. Itu musuh. Kadang-kadang kita nak pergi Allah anak kecil ya, sayang nak tinggal anak kecil. Jadi itu penghalang, itu musuh menghalang kita. Itu dipanggil surah tabi'ah. Faham tak? Yang lagi faham yang tu. Maka jangan kita jadikan mereka itu sebagai penghalang yang menghalangkan kita daripada berbuat ibadat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Baik, itu satu. Itu maksudnya kata. Kemudian tentang situ Nabi Musa dia pergi seorang dia tak tinggal, dia tak bawa bersama dengan isteri dia. Isteri dia tak bagi pergi, jangan pergi. Dah aku nak pergi, ini seruan. Kena pergi. Melainkan kalau isteri itu pergi bersama dan tidak mengganggu gugat, tak apa. Bahkan dia membantu kita, tak apa tu. Bantu, mendorong kita. Dia kejun kita. Bang, makin ngaji. Bang, makin semayang jemaah. Dia kejun kita. Bang, nanti kerja lagi nak semayang jemaah. Dia ngaji pula. Dia peringat kita lagi. Tak apa. Jangan duk alik main telefon sangat. Lagi nak ngaji. Contohnya lah. Lagu tu tak apa, masuk dalam isteri yang menolong, membantu, merangsangkan kita untuk mendapat redha Allah. Ini tak apa. Takut membantut, memotong perjalanan kita. Itu saja ya. Baik. Maka kita tengok lagi. Dan lagi pula disebut sini bahawa perempuan itu pada hukum lelaki. Orang perempuan ni macam dengan orang lelaki juga lah. Pasal apa? Tengok dulu. Kerana ianya perempuan itu satu juzuk daripada lelaki-lelaki pada asal. Ke mana nak erti, nak faham? Perempuan itu pada hukum lelaki. Dan ianya perempuan tadi satu juzuk daripadanya pada laki-laki pada asal. Kita kembali balik kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tengok kan, Nabi Adam seorang diri, dia laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam ini daripada tulang rusuk. Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Jadi perempuan itu satu juzuk daripada laki-laki. Jadi Siti Hawa adalah satu juzuk daripada Adam, cilik pada asal. Itu yang sebut kan. Ambil tulang rusuk, cipta Nabi Siti Hawa. Itu situ. Jadi asalnya perempuan ni hukum lelaki, kerana dia satu juzuk daripadanya pada laki-laki, cilik pada asal. Gitu. Maka kita tengok pula kan, bila kita tulang rusuk yang sud sekali, paling bengkok kan. Baru ni kita baca dah hadis dalam tajzib atrabil hadis kan, tulang rusuk yang paling bengkok sekali tu. Jadi pun ni tak betul. Jadi kita lah kena tolong betul. Tapi nak betul itu kena lembut, tak boleh gasang. Sebab bila gasang patah terus. Kena lembut, sikit-sikit, nasihat pelan-pelan, sikit-sikit, lama-lama dia betul. Menurut sikit-sikit. Itu kaedahnya. Baik. Dan ghanam tu mana kambing.
kan kambing, dan seumpama kambing itu hanya saja ia kambing tadi daripada ma'ash, itu daripada kehidupan yang mengikut ia ma'ash, kehidupan bagi wujud, bagi ada ini kan. Jadi kehidupan, kadang-kadang kehidupan ni juga mengganggu kita, mengganggu gugat kita berjalan kepada Allah. Jadi makna ayat fakhla'na alaih ni apa maksud? Maknanya tengok ayat. Maka seolah-olahnya dikatakan tanggal olehmu akan fikir pada nafsu, dan barang yang mengikut ia barang akan nafsu. Jadi tak sah duk fikir lah tu kan, kita fikir Allah ya. Maksudnya ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk fikir dengan bak nafsu, jangan duk fikir tentang makhluk ayam, itil, lembu, kambing dan sebagainya tadi. Fikir. Bila kita fikir hatu tu yang duk jadi penghalang kita daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ke tak ni? Maka kalau tak faham, kita kaitkan begini. Ini cerita pada Nabi Musa, tapi kaedah tafsir al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaedah ilmu usul tafsir. Pengajaran daripada ayat Al-Quran jangan kita tilik kepada sebab turun. Kalau tilik pada sebab turun ayat, ini cerita Nabi Musa, Tuhan suruh Nabi Musa, tapi ibrah pengajarannya itu umum kan? Umum. Baik, kita tengok dalam surah Yunus, suratul An'am ayat 91. Ayat ni kita dah bincang dah di dalam kitab Himamul Arifin. Tengok balik sana, kita dah bincang dah. Iaitu ayat yang berbunyi Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Balik rajah balik dalam kitab Himamul Arifin. Ayat ini Allah Ta'ala tuju pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umat. Tuhan kata qul, katakan olehmu wahai Muhammad Rasulullah, Allah, thumma, kemudian zarhum, biarkan mereka itu fi khawdihim yal'abun, bermain-main di dalam kebatilan mereka. Cuba tengok kan? Jadi qulillah itu penumpuan, maksudnya dia suruh kita tumpu kepada Allah, tenggelam di dalam muraqabah, musyahadah akan Allah, mengingati dan mengenang Allah. Kemudian biarkan mereka dengan kesesatan mereka, kebatilan mereka, permainan mereka yang melalaikan. Biar kita tak sedap peduli dengan orang lain, tak sedap peduli dah apa orang kata, tak sedap peduli dah dengan lemur kebawah yang itik sebagainya. Aku nak ingat Allah ya. Ni pun tu maksud ikhla'na lain tu, cabutkan daripada hati pun ingatan kepada yang lain, walaupun kepada nafsu kamu dan juga kepada ghanam, lembu kambing kamu. Jangan duk ingat ke situ, tapi ingatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Itu maksud dia. Faham tak? Ini sebab semua ni isyarat yang tersirat di sebalik yang tersurat tu. Payahlah nak faham kan benda ni, benda isyarat. Itu maksudnya sama dengan ayat Quran kita baca tadi. Qulillah, katakanlah Allah, summa dharhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka di dalam kebatilan mereka, kesesatan, hanyut dalam kerugian, kelalaian mereka. Fikir apa lagi?
Kita duk fikir orang lagi serabut, kita lupa kat Tuhan, duk ingat kat orang. Ingat apa? Ingat kat Allah. Macam dengan orang sekarang kan, orang yang paling serabut siapa? Siapa dia orang paling serabut? Hakim lah. Tahu Hakim? Orang paling serabut sebab apa? Dia duk simpan tu masalah orang duk main mengadu dekat dia, masalah ni, kes tu, kes ni. Berapa ribu kes duk dalam otak kepala dia, duk ingat macam mana nak selesai sebab dia sudah dibayar untuk satu kes banyak ni. Macam mana nak fikir tu pun dia lupa dah pada Allah. Tanya dia. Tu orang paling serabut sekali. Hakim. Tanya dia. Itu jangan jadi hakim, jangan jadi peguam. Orang paling serabut sekali peguam. Nak fikir ni kes ni, lagi kes ni pula, ni kes ni, kes tu, kes ni. Kita ni kalau orang main tempat bagi kes ke kita, tolong selesai tak kes saya ni. Lagi kawan ni pula main tolong selesai kes. Main boleh 100 orang, 100 kes dalam otak. Fikir macam mana nak selesai ni. Pakai 2 kali mati itu lah ni tak sah simpan. Orang panggil kes-kes orang lain, biar kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, ingatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kalau kita duk simpan Allah ni, kucing ku tak makan ni, lembu ku tak jamu ayam, kau apa ekor tu yang mana tak pergi makan ni. Dia fikir tu sudah kan, tak buat apa kita melainkan kena fikir, iaitu yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Niat itu ibadat tak apa, ada bawah tanggungjawab kita tu kena fikir lah. Anak bini kita, anak isteri kita makan kedak lagi, tu kena fikir. Pakai kedak lagi, tu kena fikir lah. Tu mengaji kedak lagi, semayang kedak lagi, tu kena fikir lah. Jangan duk biar ke mereka, tak boleh lah tu. Itu wajib tanggungjawab atas kita. Kan? Baik. Tapi fikir jangan sampai melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita tengok sikit lagi yang kata apa. Dan berkata setengah mereka itu al-arifin. Ataupun boleh juga kita sebut mereka itu ahlul isyarah, ahli isyarat atau orang-orang isyarat ni. Kan dia kata apa? Bermula mura'at. Ini dia nak seolah-olah perkataan ini nak menyimpulkan bagi semua perkataan yang sebelumnya. Ini dipanggil penggulung lah. Kalau bahasa mesyuarat, bahasa meeting, akhirnya mesyuarat tu kan dia ada penggulung dia. Jangan tu juga orang panggil kalau ada apa orang panggil, jangan ada perbincangan, sesuatu perbincangan, maka akhirnya ada penggulung dia. Jadi ini seolah-olah penggulung bagi perkataan-perkataan yang sebelumnya. Dia kata apa? Bermula murad tu yang dikendaki atau yang dimaksudkan dengan na'lain pada ayat fakhla' na'laik tu ialah dunia dan akhirat. Itu seperti mana sebut dulu, na'lain dengan mana kaunain. Jadi kaunain tu dunia dan akhirat. Seperti pada muka surat 2 kan. Muka surat 2 bagi yang keempat dari atas. Dan kata setengah ulama, na'lain itu ialah al-kaunain.
Jadi al-murad dengan na'lain itu ialah kaunain itu dunia dan akhirat. Maka seolah-olahnya menyuruh ia Allah akan dia tilik pada asal, akan dia tu rojok pada Nabi Musa lah, tu tilik pada asal, faham tak? Tilik pada asal. Kalau tilik pada umum, akan dia akan salik atau murid. Tilik pada umum tu tomit dia tu. Maka seolah-olahnya menyuruh ia Allah akan dia, yakni akan Nabi Musa. Atau tilik pada asal ayat. Kalau tilik kepada umum, makna isyaratnya akan dia, yakni akan murid atau salik. Orang yang berjalan berbuat ibadat kepada Allah. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala suruh apa? Suruh dengan istirah, tenggelam pada ma'rifatillah dan musyahadahnya Allah. Itu nak suruh. Macam kita sebut tadi, qulillah, tenggelamlah dengan Allah. Tak usah pedulilah hal lain tu. Tak usah domihai lah dengan orang lain tu. Hal-hal orang lain, perihal orang lain, masalah orang lain, tak usah ambil tahu, tak usah ambil simpan lah. Gitu. Tenggelamkan dirimu itu, lenyapkan dirimu itu, atau hanyutkan dirimu itu dalam ma'rifah Allah dan musyahadah kepada Allah. Itu maksudnya. Nah tu kesimpulan daripada apa yang kita bincang, semua aqwal tadi ni, ini maksudnya. Tenggelamkan diri kita dalam ma'rifatillah dan dalam musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu mana? Memandang mata hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syuhud pada Tuhan. Itu yang maksudnya. Pada dia naurai pula al-wadi, kena layan tu, fa innaka bil wadil muqaddas. Itu wadi itu apa? Dinaurai. Dan al-wadi al-muqaddas itu ialah kudus, jalalillah dan tahara, izzahnya, izzah Allah. Itulah bahasa kita panggil wadi itu ibarat hadratil kudus. Dipanggil hadrat kesucian, hadrat kebersihan. Jadi nak masuk dalam tu, jawabnya kita kena istighraq, tenggelam di dalam ma'rifah dan juga dalam musyahadatillah. Baru boleh masuk, duduk berada di dalam wadi yang suci, yakni hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah kan. Maka perkataan ini lebih kurang sama maknanya dengan perkataan Syekh Ibn Atta dalam hikam dia. Apa katanya? Yaitu hikam yang menyebut farrid qalbaka minal aghyari yamla'hu bil ma'arifi wal asrari. Itu kataannya. Farrid, kosongkanlah qalbak, hatimu itu, minal aghyar, daripada segala yang lain daripada Allah. Kosongkan. Jangan bagi ingat, jangan bagi ada benda yang lain. Hatimu tu. Baik. Bila kosong, apa dapatnya? Yamla'hu, niscaya membenuh akan hati engkau itu oleh Allah. Yamla'hu bil ma'arif, dengan ma'rifat wal asrar, dan rahsia-rahsia. Itu adalah isyarat hadrat kudus. Farid itu ibarat tanggalkan kasut. Dengan mana kosongkan, ini tanggalkan daripada hatimu tu segala benda yang lain. Buang. Title, pangkat, jawatan, semua aghyar-aghyar ni buang. Jangan bagi ada.
barulah hati kita itu dipenuhi dengan ma'rifat dan rahsia-rahsia ketuhanan. Di sekadar mana kosong hati kita, sekadar itulah akan dimasuki ma'rif dan ma'rifat. Sebab hati kita ini umpama bekas. Kalau bekas itu dipenuhi, tak ada ruang benda lain nak masuk, maka ma'rifat tak boleh masuk. Sebab tu disuruh kosongkan. Kalau hati kita 50% kosong, 50% yang boleh masuk, 50% lagi tak boleh. Tapi kalau hati kita 100% kosong benda yang lain, dapatlah ma'rifat asrar 100% masuk di dalam tu. Sebab dia bergantung di atas kosong. Jangan kelas juga. Kelas itu orang nak satu kelas 20 orang contohnya. Tiba-tiba kelas itu penuh. Tak boleh masuk, tak terima dah. Tapi dalam 20 orang tu tiba-tiba kena keluar 4 orang. Contoh, mana kosong 4 orang. Artinya boleh masuk dalam tu 4 orang sajalah. Macam tu umpama hati kita. Kalau hati kita dikosongkan 50% berakhir, maka benda ma'rifat boleh masuk dekat 50 ya. Kalau penuh, tak boleh masuk dah. Lepas kena kikis, kena buang makhluk tu daripada hati kita. Barulah boleh masuk rahsia-rahsia ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Baik. Itu satu maksud. Maka kita tengok sikit lagi. Tak apa. Seminggu sekali ya. Bukannya ada tiap malam. Kita ni lah seminggu sekali. Ngaji tu tiap malam juga. Kita akan pergi mana kan? Duduk dalam ni ya. Kan ada balik jauh pun. Kalau main jauh tak apa. Sudah baik sikit. Tambah duduk di rumah tak main tu. Lagi tak duduk pergi mana. Sambil dengar duduk atas bantai, 3 bantai lagi. Lepas dengar 6 terakhir. Tidak terakhir. Baik. Tengok lagi sikit. Dan kata setengah mereka itu ahlul isyarah juga. Bahawa isbatus sani itu dia bahasa Arab. Jadi kita nak terjemah tu tahu apa sedap. Lepas tu kita kekalkan balik bahasa Arab dia. Bahawa isbatus sani, isbat maknanya menetapkan as-sani, tukang yang mengadakan. Itu asal maknanya sani. Daripada perkataan sana'a yasna'u san'an, kan? Sani'un. Masnu' isna' masna'. Jadi daripada situlah kita dapat apa banyak kalimah bahasa Arab. Sana'a yasna'u san'an. Sana'a mana buat. Kalau Quran banyak sebut Sunnallah. Ada ayat bunyi Sunnallah, perbuatan Allah. Jadi bila kata sun'a, ada sani', pembuatnya. Itu bahasa kita panggil tukang buat, sani'. Maka kita ni yang dibuat ni panggil masnu'. Bila banyak masnu'at, segala yang dibuat ini masnu'. Baik. Maka sani' di sini maksudnya siapa? Allah.
Allah. Ni dia nak pergi ke Usuluddin sikit ni. Ni pergi ke Usuluddin sikit. Tapi tak lari maksud. Cuma dia buat mungkin ni nak bagi kita faham. Tengok dia kata bahawa isbatus sani', mengisbatkan tukang yang menjadikan alam ini, atau panggil sani', kan? Tempat buat dia panggil masna', isi makan, masna'. Tempat buat, tempat proses. Maka tempat proses tu bahasa kita panggil apa? Kilang. Waktu bahasa Arab, masna' bahasa kita panggil kilang. Tempat kilang tu tempat proses buat ya keluar produk, kan? Masna', masani'. Dia panggil kilang tempat proses produk. Ni faham? Baik. Jadi disebut isbatus sani' itu mengisbatkan tukang ataupun sang pembuat alam ini. Ada ia isbatus sani' itu dengan dua muqaddimah. Yani dengan dua muqaddimah di sini jangan kita sebut dua pendahuluan. Muqaddimah di sini ini istilah mantiq, yaitu muqaddimah sughra satu dan yang kedua muqaddimah kubra. Ni payah sikit ni. Sikit ya, tak payah sangat. Siapa yang ada basic mudahlah, kan? Tak ada basic itu susahlah sikit, tapi tak susah sangat. Dia ada dua muqaddimah, yaitu muqaddimah sughra dan satu lagi muqaddimah kubra. Macam mana? Siapa kita mengaji Usuluddin, kan? Muqaddimah sughra lagu ni, al-alamu hadithun. Tu muqaddimah sughra. Patu wa kullu hadisin lahu sani'un. Tu kubra, kan? Maka bila ada muqaddimah sughra dan kubra, ada natijahnya. Natijahnya al-alamu lahu sani'un. Boleh tak? Sekali lagi kita ulangi. Al-alamu hadisun. Bahasa kita, alam itu yang baru. Ini muqaddimah sughra. Wa kullu hadisin lahu sani'un. Ini muqaddimah kubra. Dan tiap-tiap yang baru itu ada baginya pembuatnya. Ada baginya pembuat, pencipta. Maka terbitlah natijahnya. Fal'alamu, maka alam itu lahu sani'un, tentu ada baginya pembuat dia. Faham tak? Ataupun kita kata gini, sebab muqaddimah kubra sughra ni kita boleh takdir tiga. Itu satu. Ni yang kedua, al-alamu mumkinun wa kullu mumkinin lahu sani'un, fal-alamu lahu sani'un. Takdir kita, al-alamu mumkinun, bermula alam ini ialah satu benda yang mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Wa kullu mumkinin lahu sani'un, ini muqaddimah kubra. Dan setiap-tiap yang mungkin itu pasti ada baginya pembuatnya. Maka natijahnya fal-alamu lahu sani'un, maka alam itu tentu ada baginya sani', yang tukang buat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh juga kita kata gini, al-alamu mumkinun hadithun.
Bermula alam itu mungkin ya, yakni boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Hadisun lagi baru ya. Lepas tu muqaddimah surah. Lepas tu takdir pula. Wa kullu mumkinin hadisin lahu sani'un. Dan setiap yang mungkin lagi baru itu tentu kena ada pembuatnya. Maka natijahnya fal'alamu mungkin, fal'alamu lahu sani'un. Maka alam ini tentu ada baginya sani', pembuatnya. Ini nampak lah. Nah, isbatus sani' tu, jadi semua hak belakang tu isbat. Faham tak? Fal'alamu lahu sani'un, fal'alamu lahu sani'un, fal'alamu lahu sani'. Itu namanya isbatus sani'. Jadi nak isbat sani', kita nak isbat wujudnya Tuhan yang mengadakan alam ini, mesti kena melalui dua muqaddimah. Mana muqaddimah sughra dan kubra. Al-alamu. Jadi maknanya kita nak sebut fal'alamu lahu sani'un tu, mesti sebelum dia tu kena ada dua muqaddimah. Mana yang pertama, al-alamu hadisun, tu satu. Lepas tu wa kullu hadisin lahu sani'un, dua. Bila lalui dua ni baru isbat fal'alamu lahu sani'un. Faham tak? Baik, alhamdulillah. Bila faham tu baru kita nak pergi ke depan. Kalau tak faham tak boleh pergi. Kena ulang balik. Jangan budak-budak ni lah, dah tahfiz ni. Mana yang tak boleh faham lagi, kena ulang kaji balik. Belakang-belakang tu, yang hafal tak mantap lagi, kena ulang kaji balik. Tu Ustaz Naim, dia ulang kaji balik. Tidak lupa. Nak pergi ke depan tu tak faham mak ini, tak boleh. Nak pergi ke depan ekor tak faham, boleh kan? Tu kena mak pak kena ambil berat kan. Ustaz Naim tegak dalam grup kan. Kena ambil pantau anak-anak yang tak apa, tak hantar hafalan lagi. Tidak ada apa ketinggalan. Orang dah pergi jauh dah. Ini pun gitu. Bila kita tak faham kaedah isbatus sani' ni, tak boleh pergi ke depan lah. Tak boleh pergi. Kena reti faham yang ni dulu, baru boleh pergi. Baik. Jadi Nabi itu panjang cerita lagi lah, dan maudi yang tu dulu. Dan lain. Dan kata setengah mereka itu hanam tu, banyak benda lagi nak terang ke depan tu. Dan banyak benda lagi. Bagi faham basic untuk dulu, nanti kita ulang lagi. InsyaAllah dipaham elok. InsyaAllah ke depan tu faham. Banyak benda lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam عليه. اللهم افتح علينا حكمتك ويشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.